Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan di Facebook, apa khabar? InsyaAllah, Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersiaran secara langsung melalui FB Live untuk tajuk kita Investment for Dummies part yang ketiga. Okay. Hari ini 30 hari bulan Januari 2020. Semoga hari ini anda sentiasa ceria, okay, dan telah dapat memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita akan go through kepada topik yang berikutnya. Okay, sebelum ni kita dah go through tentang apakah maksud investment, okay, dan juga kita dah go through siapakah sebenarnya sesuai untuk investment ni. Kemudian semalam kita dah go through tentang compounding, okay, apakah perbezaan antara simpanan dan juga pelaburan. Okay, kita dah juga go through macam mana cara untuk menggunakan compound calculator. Alright, so for today, okay, untuk hari ini kita akan go through satu lagi tajuk, iaitu berkenaan bilakah masa yang sesuai untuk pelaburan. Okay, jadinya timing, okay, dan di dalam any instrument pelaburan adalah crucial, okay. Tetapi yang paling penting ialah untuk bermula. Alright, so maksudnya macam mana? Semalam kita dah go through compounding calculator, okay, compounding effect. Kita akan dapat faham bahawa semakin lama kita melabur, maka dia punya pulangan tu akan berganda. Okay, meaning kalau kita start 20 tahun lepas, okay, so kita dah compounding benda tu selama 20 tahun. Jika kita start 10 tahun lepas, maka kita dah dapat dia punya effect compounding tu untuk the past 10 years. Okay, so maknanya lagi lama kita invest, okay, so dia punya return tu akan lebih berganda. Sebagai contoh, kita ambil the best ataupun the greatest investor in the world dekat zaman sekarang ni, dikenali sebagai Warren Buffett. Okay, dia tinggal di Amerika Syarikat. Jadi kalau kita nampak dia punya net worth, Warren Buffett ni, so dia pernah pada position nombor 1, okay, the most richest person in the world pada satu masa. Dia dulu compete dengan Bill Gates. Okay, so Bill Gates selalu nombor 1, okay, kadang-kadang nombor 2. So kalau tak Bill Gates, Warren Buffett nombor 1. So dia antara dua orang ni je lah yang berebut tempat pertama dan kedua. So lately baru seorang lagi masuk, iaitu Jeff Bezos. Okay, dia pengasas kepada Amazon. So dia sekarang nombor 1 lah, okay, dan dia punya net worth dah cecah trillion. First trillion yang dia dah orang pertama yang dapat cecah. Dia break dia punya net worth more than 1 trillion US dollar. Okay, so nak ceritakan bagaimana net worth Warren Buffett ni, okay, before dia punya age of 50, okay, maknanya dia starting nanti dalam belasan tahun, 14 tahun macam tu lebih kurang. So dia mengambil masa yang lama untuk dia first touch dia punya 1 billion. Okay, so dalam kehidupan ni dia tak ada apa yang fast track, okay, dia tak ada yang overnight success. Tak ada. So mesti ada proses dia, mesti ada flow dia. So Warren Buffett dia dapat first touch dia punya 1 billion tu ketika umur dia dah lebih pada 40, almost 50 masa tu. Okay, baru dia touch 1 billion. Okay, berbanding dengan Bill Gates, dia touch 1 billion I think dalam umur dia 30-an, 34, 35 macam tu umur dia. Okay, so itu perbezaan. Sebab Bill Gates dia buat bisnes. Okay, so bisnes ni you effort lebih, you buat lebih, so dia akan you boleh dapat dia punya return lebih. Okay, tapi in term of investment ni untuk long term, okay, Warren Buffett ni very famous dengan value investing dia. So dia very is a fundamental guy lah. Okay, dia menggunakan teknik fundamental dia, tapi dia juga membeli pada harga yang murah. Okay, maknanya underpriced value. So itu ialah technical sebenarnya, sebab you tahu harga dia murah ke mahal. So you kena tengok chart dia. Alright, so maknanya dia untuk dia kumpul dia punya net worth tu, dia mengambil masa. Dia bukannya tiba-tiba bangun dah jadi billionaire. Okay, so bila kita bercakap tentang when to invest, tu kita dekat sini kita boleh nampak dekat screen ini ialah Dow Jones Industrial Average. Okay, dia punya DJI, dia panggil chart untuk tahun 1900 sehinggalah pada tahun 2010. Okay, so maknanya chart ni menunjukkan lebih daripada 100 tahun. Okay, lebih exact is 110 tahun chart. So dekat sini nak tunjukkan apa?
regardless, okay, the market condition, regardless of the world situation, okay, ekonomi ataupun pergerakan harga ataupun pergerakan indeks di dunia sentiasa meningkat. Okay, regardless in the condition. Maksudnya, walaupun ada sedikit penurunan, cuba kita tengok kat sini contoh kat sini naik, kat sini turun. Okay, dia naik, dia turun. Naik, turun. So in the long run, okay, untuk tempoh masa yang lama, panjang, sebenarnya dia sentiasa dalam keadaan meningkat. Okay, so that's why untuk investment, the faster you start, okay, lagi cepat, lagi segera you memulakan, maka you akan nampak efek dia in the future. Okay, so ni kita bercakap tentang investment. Of course, the investment is untuk long term. Okay, so the best time untuk you start investment adalah bila? Okay, pada past 20 years. Okay, mengapa saya berkata begitu? Okay, kita nampak dekat sini ini ialah carta as of 2010. Okay, hari ini tahun 2020, so dia sudah 10 tahun. Okay, so pada tahun sekarang, pada tahun 2020 ni, okay, dia punya indeks ni, tahu tak pada paras berapa? Okay, so siapa boleh bagi thoughts ataupun idea sekarang ni kita berada di DJI tu, berapakah paras DJI? Kepada Tuan Syazali Hussein, Tuan Khairul Anhar, Tuan Amir Champion, Tuan Jamie, Tuan Umar dan Tuan Zali. Khabar semua, selamat datang ke perkongsian investment for dummies kita part nombor 3. So hari ni kita sedang membicarakan bilakah masa yang paling sesuai untuk invest. Okay, so kalau kita tengok pada Dow Jones Index ni, okay, pada tahun 2010 dia punya mata dalam indeks kita tak sebut ringgit, dia sebut dalam mata. So matanya ialah 10,000. Hari ini ataupun semalam, hari ni sekarang tengah tutup lah market US. So hari ini market DJI, okay, ditutup pada paras 1,734, 28,700 So maksudnya, okay, dia dah double daripada tahun 2010, okay, ke tahun 2020 sekarang ni. Daripada 10,000 dia dah menjadi 27,000. So more than that. So that is why kalau kita kata bila kan masa yang sesuai, sebenarnya dulu. Okay, kalau 20 tahun lepas sebenarnya dekat sini lebih kurang. Okay, lagi bawah kat sini. So nampak tak? Around less than 5,000 mata dia. Hari ni dah 27,000 mata dia. Okay, so itu ialah gambaran bagaimana anda boleh ataupun kita boleh take advantage of the compounding dan juga pergerakan daripada segi kenaikan ekonomi tu. Okay, sebab population bertambah, perluan bertambah, industrial revolution, okay, so semua benda tu memerlukan kepada penggunaan, consumerism. So unless population kita drop, okay, population kita drop, I don't know, tinggal 1 bilion, 2 bilion. So hari ni kita ada lebih kurang 7.5 bilion rakyat di dunia ni. Okay, so population tu dia akan jangka, dia akan meningkat. So bila population tu meningkat, keperluan meningkat. So keperluan kepada industri, company untuk produce more products, more keperluan penggunaan makanan, consumer punya produk, etc. So benda tu sentiasa akan meningkat. Okay, dan sebab itu kalau kita lihat since tahun 1900 sehingga kepada hari ini, peningkatannya sangat drastik. Of course kalau ada waktu perang, okay, perang mungkin perang dunia pertama contohnya 3 tahun, okay, perang dunia kedua ambil masa lebih kurang 4 tahun, okay, so dia akan decline sikit lah, okay, mungkin ada penurunan. Yang ni dipanggil tahun 1930 sampai 1934 ni ialah the greatest depression, so far sedang berlaku sekali je, okay. So kita tak tahu bila dia akan berlaku, adakah dia akan berlaku in the future, kita tak tahu, tapi so far from track record dia pernah berlaku sekali je. The longest depression yang pernah berlaku dalam sejarah dunia, okay, tak lebih 4 tahun pun. And after that, dia recover. Okay, so if you're investing for 20 years, let's say, untuk your retirement, contohnya, so 3 tahun, 4 tahun tu tak ada apa, sebab bila tengok chart balik, okay, after that, dia sentiasa dalam keadaan naik. Okay, dia meningkat. Alright, so if you stay in the market, berkata Warren Buffett, if you stay in the market, you will win.
Okay, maknanya untuk long term investment, selagi you masih di dalam market, okay, so you akan sentiasa beruntung. Okay, so sebab itu untuk long term investment, cari yang risk yang tidak terlalu volatile dan you boleh accommodate dengan dia punya fluctuation. Okay, so tapi in the long run, dia sentiasa dalam keadaan naik. Itu from data. Okay, so kita bukan cakap based on experience ke semata-mata, tapi ini based on facts and figures. Kita ada nombor, kita ada carta yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Alright, so itu ialah yang pertama. Okay, so bilakah masa yang terbaik? 20 tahun lepas. Okay, selamat datang Tuan Akbar dan juga Tuan Najmuddin Yusof. Dan waktu kedua untuk kita invest adalah semalam contohnya. Maksudnya maksud saya di sini ialah in term of timing, lagi awal kita bermula adalah masa terbaik. Okay, sebab kita nak ambil take advantage of the 8 wonders of the world. Okay, apakah 8 wonders of the world? Semalam kita dah go through, iaitu compounding. Okay, so the longer you stay in the market, the longer you invest, then you will harvest you punya profit in the future. Okay, so dunia ni dia tak ada yang jadi sekelip mata. Okay, so kalau ada skim pelaburan yang bagi guaranteed return, you masuk 10,000, bulan depan dapat 500, bulan depan lagi dapat 1,000, you boleh dapat 3 bulan ke 4 bulan je. Lepas tu dia tak boleh ambil duit and then dia akan collapse. So Ponzi scheme, skim cepat kaya ni dia boleh tahan 2 tahun. Dia boleh tengok dia punya macam mana sistem tu dibuat. So semua orang boleh buat benda tu, sistem piramid, tapi dia boleh tahan 2 tahun je. Right, so yang dia boleh keluarkan pun 3-4 bulan bagi you yakin. And then you akan letak lebih duit and then gone. Okay, so itu yang berlaku banyak kepada rakan-rakan saya, pada mungkin anda juga yang ada orang yang ada kenali, berlaku pada previous tragedy yang orang Melayu hilang puluhan bilion ringgit dalam masa satu malam, lesap, gone everything. And then berhutang, banyak hutang orang, etc. Okay, so masa yang terakhir terbaik adalah untuk kita mulakan sekarang. Okay, so sekarang adalah masa yang terbaik untuk kita melabur for a long term punya investment. Okay, so jika anda tak mula, sampai bila pun anda tak nak mula. Okay, so itu I think benda yang kita perlu sedar bahawa kalau kita bertangguh, okay, kita tak akan buat pun benda tu sebenarnya. Sebab kita ada banyak benda kita fikir dalam satu hari ni, kita kena buat banyak decision. Puluhan ribu kalau ikut statistik tu, dalam sehari kita kena buat banyak decision dalam kehidupan ni. Kita kena buat keputusan. Tapi kalau kita tak fokus, kita terlupa, hari tu dah belajar pasal investment, ada tengok video Arif ni kan. Tapi itulah nanti. Itulah tu nanti. At the end of the day, orang lain dah harvest 10 tahun depan, 20 tahun depan, dia dah ada investment untuk anak dia dah ada modal. Anak dia boleh sambung belajar untuk education dekat universiti top Ivy League, top 10 university in the world, bayar duit sendiri je. Okay, dia boleh retire dengan 1 million minimum dalam dia punya cash. Okay, so dia boleh ambil dividen je lepas tu, tak perlu usik pun dia punya modal. So waktu tu kita janganlah rasa dengki dengan orang, okay, sebab dia dah bersusah payah dulu, dia dah start awal. So is their time ataupun dia punya masa lah, okay, untuk dia harvest dia punya usaha tu, right? So tips, okay, untuk time ni, when to invest ni ialah time is your best friend dalam investment. Okay, so the longer you stay friends with the time, okay, dia akan memberikan anda pulangan yang lebih lumayan. Okay, so sebab tu kalau compounding tu after 20 years and above, so dia akan lebih mudah untuk membuat the second million, third million dan sebagainya. So masa dia bukanlah rahsia sangat pun sebenarnya, tapi semua orang tak tahu je compounding ni apa. Okay, sebab compounding ni dia jarak macam tu je. Okay, so dia ada calculation dia dan you boleh guna sebenarnya. Selamat datang Tuan Muhammad Azwan dan juga Tuan Arif Fikri. Share this video. Okay, so please share this video, semoga lebih ramai orang dapat manfaat. Dan untuk hari ini sampai di sini saja. Okay, so feel free dan please share this video kepada rakan-rakan lebih ramai, okay, orang yang akan dapat manfaat daripada
video ini dan tidak melakukan kesilapan ataupun menyesal di kemudian hari sebab telah melakukan suatu kesilapan yang besar, sama ada invest di tempat yang salah ataupun disebabkan tidak bermula untuk melabur. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, insyaAllah. Please share this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.